Okey, kita sambung kelas kita untuk GAE Part 2. Okey, so di sini part 2 kita akan guide cara beli GAE. Okey, daripada home page, once anda sudah login di dalam sistem Fundamental, anda pergi ke GAE, purchase, anda boleh pilih sama ada GAE 10 ataupun GAE 5. Okey, di dalam gambar raja ni saya tunjukkan untuk GAE 10. Okey. So di dalam bila anda dah klik ataupun pilih salah satu GAE 10 ataupun GAE 5, okey, di sebelah kanan ini adalah skrin anda. Skrin anda yang mana skrin anda di mana anda akan lihat paparan sebegini. Alright. Okay, sale price yang pertama adalah harga untuk setiap unit GAE 10. Sale price yang kedua adalah harga untuk setiap gram. Okay, iaitu QM sale. Management fee adalah yuran pengurusan yang perlu dibayar untuk pembiayaan 9 kali daripada modal kita. Maksudnya pembiayaan untuk GAE 10 adalah 9 kali harga sale price yang pertama, iaitu $250. Okay. So, yang seterusnya adalah GAE unit. Anda boleh key in berapa unit yang anda ingin beli. Jumlah unit minimum adalah 1 unit dan tidak ada maksimum pembelian. Okay. Payment method adalah cara kita nak bayar, kaedah bayaran yang kita nak pilih. Kita boleh bayar menggunakan online banking. Better Pay hanya untuk Indonesia. Kita boleh beli GAE menggunakan balance di dalam simpanan GSA ataupun GCA ataupun payout due untuk bagi konsultan. Okay. Boleh beli menggunakan commission ataupun profit sharing daripada Fundamental. Dan seterusnya hanya klik submit untuk teruskan. Okay. Jadi macam mana kita dah beli GAE, kita nak pantau ataupun kita nak monitor kita punya pembelian. Alright, so dekat atas kanan ni anda lihat sama daripada GAE, kita klik kepada GAE list. Okay, so bila kita klik dekat list, anda akan nampak paparan list of GAE asset kita. Kolom yang pertama adalah contract code. Setiap pembelian akan mempunyai contract code yang eksklusif, yang unik. Okay. Dan kolom kedua adalah tarikh dan masa kita beli GAE. Yang ketiga adalah total gram yang kita dapat. Dan total gram ni dia tidak menentu. Apa yang mempengaruhi adalah harga emas semasa. Alright. So untuk GAE, harga emas adalah 3% spread di atas harga LME. Okay. Harga QM buy adalah harga semasa emas, harga terkini emas. Today price. Harga semasa kita beli tidak dipaparkan di sini. Kita akan pergi kemudian. Okay. So modal asal initial investment adalah modal asal kita. Okay, seperti kita nampak dalam sampel ini adalah 5 unit lah. 1,250 bahagi 250 adalah 5 unit. Okay. So nilai untung rugi net cash out dalam dolar. Ini di sinilah kita boleh monitor sama ada unit tersebut sudah mempunyai keuntungan ataupun masih belum menunjukkan keuntungan. Okay. Kalau kita lihat dalam sampel ni, dia masih belum untung lah. Okay. Sebab net cash out dia dalam keadaan negatif. Maksudnya, today's price ni, okay, harga QM buy sekarang lebih rendah daripada harga belian asal semasa tarikh belian 14 Mac 2022. Okay, so management fee ni apa? Management fee refund. Management fee refund ni dia tunjukkan management fee yang belum digunakan. Okay? Seperti yang kita tahu, untuk membeli GAE 10, kita perlu membayar management fee
in advance, upfront untuk tahun pertama. Jadi untuk 5 unit kita bayar 5 unit management fee lah untuk tahun pertama. So jika dipaparkan management fee refund sebanyak $234, maksudnya ada balance lagi $234 yang belum digunakan ataupun belum ditolak dan disalurkan kepada quantum metal. Sebab management fee dikira dalam bentuk harian. Okay? Setiap hari dia akan tolak 1 hari. Esok dia akan berkurang 1 hari untuk 1 hari. Okay? So yang kolom terakhir adalah view details ataupun termination. Macam mana kita nak view details, nak tahu harga yang semasa kita beli ataupun kita nak terminate unit ni. Dah untung kita nak terminate ataupun kita jual. Cara kira net cash out. Okay, kita refer kepada bawah kiri ni. Okay, berapa banyak total gram kita iaitu 192.90125. Okay, 192 ni sebenarnya kita perolehi menggunakan modal kita ditambah dengan pembiayaan ataupun flexi payment yang Quantum Metal sediakan. Okay, so today's price adalah berapa? $57.06. Pembiayaan adalah 1,250 kali 9 iaitu 11,250. Sebab kita purchase 5 unit, so pembiayaan tu pun akan disediakan sebanyak 5 kali. Okay, so formula dia total gram, kita ambil yang daripada kiri tu. Okay, formula dalam kotak merah, total gram kali ataupun darab today's price, okay, tolak dengan pembiayaan. Kita akan dapat, kita masukkan nombor-nombor ni yang kita dapat negatif 245.052. Okay, jangan risau walaupun kita jumpa negatif, dalam Quantum Metal flexi payment dia tidak ada margin call, kita tidak perlu top up dan tidak akan ada forced selling. Okay, penjualan paksa tidak ada. So apa yang kita perlu buat hanyalah hold saja unit ini dan tunggu sehingga today price ataupun harga semasa ni naik melebihi harga belian kita. Ataupun nak senang, sampailah net cash out ini melebihi initial investment. Okay. So secara kesimpulannya ada 4 kaedah untuk nak tengok keuntungan JE ataupun kita nak monitor. Yang pertama daripada list JE tadi, kita monitor satu kolom saja. Net cash out lebih tinggi daripada initial investment. Okay. Yang kedua adalah buy price, maknanya kita monitor today price mestilah melebihi daripada buy price. Maknanya buy price ni harga yang kita beli semasa belian tersebut. Maknanya kita kena tahulah, kita kena ingat. Okay, kita kena ingat harga kita beli masa tu berapa. Boleh catatlah. Kita boleh catat dalam Excel, kita boleh catat dalam buku nota. Depends. It's up to you. So bila today price tu lebih tinggi daripada buy price, kita tengok yang mana yang dah untung. Okay. So yang cara ketiga adalah kita buat terminate. Ada button terminate tadi, kita terminate. Jangan risau bila kita tekan terminate, dia tak akan langsung jual lah. Dia ada beberapa step lagi. Okay. Bila kita terminate, sistem akan tunjuk total termination di dalam RM. So make sure total termination dalam RM tersebut lebih tinggi daripada harga yang kita bayar semasa kita beli. Termasuklah modal dan yuran pengurusan. Sebab bila kita terminate, total termination dalam RM tu adalah termasuk management fee yang di-refund. Maksudnya baki management fee yang belum digunakan. Okay, cara yang keempat adalah kalau tak nak login, log out, kita boleh set target dari awal. Dalam Fintech Bullion Club, kita ada sediakan Excel tools yang kita boleh monitor semua JAE entry di dalam Excel. Termasuklah JAE 5 ataupun JAE 10 dan ada dashboard yang boleh memberitahu sama ada bila kita dah beli banyak unit, dia akan ada satu average cost. So, sistem boleh monitor, sekiranya kita key in harga belian terkini, sistem akan beritahu sama ada harga sekarang sesuai untuk kita buat pertambahan unit ataupun belum sesuai. Okay. Apa yang ada dalam Excel tu adalah kita boleh monitor JAE entry dalam Excel. Kita boleh set target awal-awal. Okay, kita rekod harga belian, kita letak set target, kita set target berapa kita nak untung. So, berdasarkan percentage untung kita tu, kita boleh tahu harga berapa yang kita patut terminate. So, tunggu sahaja harga tersebut hit
dalam pasaran. Bukan fundamental yang tentukan harga tersebut, kita mengikut harga pasaran. Okay. Yes. Tunggu saja QM by hit target kita. Okay. So macam mana? Net cash out versus initial investment. Okay. So ini adalah GE list. Kita fokus kepada dua kolom iaitu initial investment dan net cash out dalam kotak hijau. Initial investment dalam kotak merah, net cash out dalam kotak hijau. So apa yang kita perlu buat adalah bandingkan nilai-nilai tersebut. Bandingkan nilai initial investment dan net cash out. Okey, sekiranya dah untung, kita tahu dia dah untung bila net cash out ni yang dalam kotak hijau lebih tinggi daripada initial investment di dalam kotak merah. Kalau dia lebih tinggi je bermaksud kita untung. So apa jadi kalau belum untung? Belum rugi sebab kita masih ada unit tersebut, kita masih ada grab. Kita sebut belum untung, bukan rugi lagi. Jadi bila belum untung, kita tengok net cash out lebih rendah daripada initial investment. So bila berlaku keadaan seperti ini, dinasihatkan jangan buat apa-apa, jangan buat apa-apa termination, jangan gelabah, jangan panik. Kita masih ada gram tersebut, kita masih ada gram dan kita belum loss lagi. Orang kewangan panggil dia floating loss. Loss yang belum direalisasikan. Sehinggalah kita buat tindakan. So sekarang jangan buat apa-apa tindakan sekiranya terjadi keadaan seperti ini. Okay. Bila kita nak tengok berapa belian kita, okay, buy price versus today's price. Ini cara kedua untuk monitor keuntungan. Okay, daripada list GE tadi, kita klik dekat contract code, klik dekat nombor kontrak tu, kod kontrak tersebut. Okay, jadi nanti akan ada satu field dipanggil buy price. So inilah harga belian semasa kita membeli GAE pada waktu tersebut. Okay, dan kita compare buy price dengan today price. So daripada paparan ni pun kita dah tahu kan, today price adalah lebih rendah daripada harga belian kita. Maksudnya harga belian kita semasa waktu bulan masa tersebut adalah tinggi. Jadi sekiranya today price lebih tinggi daripada buy price, barulah kita memperoleh keuntungan. Sekarang ni belum untung lagi. Perhatikan betul-betul, okey? Okay, yang cara ketiga adalah melalui acah-acah termination. Okay, daripada JE list tadi kita pergi ke paling kanan sekali ada button action. So dalam button action ada dua option iaitu detail dan termination. Anda klik termination dan akan keluar paparan tersebut. Okay, dia bagi tahulah net cash out berapa dolar dan akan ada amaran. Diberi amaran jika belum untung. Warning, you are terminated at a loss position. So, sistem bukannya just allow anda untuk buat termination semasa belum untung, tapi dia beri amaran. Sistem juga beri amaran. Okey, dan di sini adalah total cash yang anda akan dapat. Okay, nampak tak total cash yang anda akan dapat? Bila turun sikit ke bawah ada payment details. Dia bagi nampak, dia bagi tahu. Okay, payment amount masa kita beli 5 unit ni berapa? Modal asal kita. Berapa yang actually kita keluarkan daripada bank untuk beli ni? RM6,884. Tapi sekarang hanya dapat RM54.62. So dalam keadaan macam ni nak terminate ke? Jangan. Okay, hold sahaja dan tunggu sahaja today price ataupun harga semasa LME lebih tinggi daripada harga belian tadi. Jangan buat apa-apa, okay? Jadi orang tanya, sekiranya berlaku keadaan begini, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita hold. Kita hold sahaja unit kita kalau kita tidak ada modal lain. Yang kedua, sekiranya kita ada modal lain, kita boleh tambah pembelian untuk mengurangkan purata kos pembelian kita. Maknanya harga rendah ni kita berpotensi dapat lebih banyak gram dan kita boleh turunkan kos purata kita.
Okay, so apa lepas tu? Apa nak buat? Kan? Yang pertama, kalau dah untung, boleh proceed dengan butang confirm. Daripada tadi ni, kalau kita dah nampak ni, let's say lah dia dah untung. Di sini dia melebihi daripada payment amount modal asal, let's say dapat 8,000. So apa nak buat? Boleh tekan butang proceed dan butang confirm. Akan ada dua butang nanti. Okay, boleh check dekat sistem masing-masing. Okay, kalau belum untung, jangan proceed dan klik cancel sahaja. Tidak akan berlaku apa-apa. Okay, so harga emas semakin turun. Apa nak buat? Yang pertama kena ingat, daripada JE list kita, total gram kita masih kekal. Tak akan berkurang sikit pun. Dalam bentuk perpuluhan pun tak akan berkurang. Dia kekal. Gram masih kekal sebab kita menyimpan dalam bentuk emas. Bukannya dalam instrumen yang floating macam mata wang kan. Kita tidak. Once kita beli, kita hold gram. Gram emas. Yang kedua, apa yang berlaku jika harga emas turun? Net cash yang berkurang. Gram masih kekal, net cash yang berkurang. So net cash ni dia tak akan kekal lah. Yang kekal hanya gram. Net cash akan berubah sekiranya harga emas naik turun. Okay, bila harga emas naik turun, dia akan berubah-ubah. Sekarang ni dalam trend emas turun, sekiranya trend emas naik, anda perhatikan net cash ni akan naik juga. Akan berubah, akan naik juga. Jadi tunggu sahaja harga emas semasa dalam pasaran naik. Okay, dan kita boleh ambil keuntungan. Apa maksud staging? Okay. Kita nak tekankan maksud staging ni kalau kita ada modal yang lebih kurang banyak lah. Tak, biasa kita ada modal untuk beli 5 unit. Kita jangan dump semua modal tu untuk beli 5 unit sekali. Macam yang sampel tadi, 5 unit sebab dia ada modal lain. So setiap kali entry dia buat 5 unit. Mungkin dia ada modal beli 20 unit. Dia boleh pecahkan dalam 4 entry. Okay, so contoh, kita ada modal untuk beli 5 unit, kita buat 5 entry dalam harga yang berbeza. Itu maksud staging. Kita buat entry dalam harga yang berbeza. Okay. Perhatikan di sini, okay, total gram yang ada adalah berbeza. 192.90 dan yang kedua adalah 192.48. Okay. Kalau kita tengok date dia belian, tarikh belian dia, hari yang sama. Cuma masa je yang berbeza. Okay, yang pertama, dia beli yang di bawah ni, dia beli awal sikit, pukul 6 petang. Yang kedua, dia beli pukul 10 malam. Nampak tak? Gram dia berbeza sebab pergerakan harga emas. Bila harga emas, semasa dia beli yang pertama ni, mungkin harga emas pada masa tersebut lah. Okay, harga pada jam ini, pukul 6. Tapi bila dia nampak, harga emas bergerak ke bawah lagi, dia beli lagi. So, dia dapat gram lebih kurang tinggi lah, 192.9. Okay, tapi initial investment ni sama. Maknanya modal yang dikeluarkan sama. Itu konsep staging. Beli secara berperingkat pada setiap penurunan harga. Dapat lebih banyak gram emas sebab beli pada harga yang berbeza-beza. Seperti contoh di atas. Okay, jimat masa menunggu keuntungan. Jika harga emas naik sedikit, yang mana akan untung dulu? Yang gram lebih banyak akan untung dulu. Okay, jadi di sini kuranglah tekanan emosi kita sebab kita ada entry pada setiap kenaikan harga tu. So kita beli pada setiap penurunan, maknanya pada setiap kenaikan kita ada keuntungan. Kita ada entry. Kita ada benda yang kita nak terminate. Ada unit yang kita nak terminate. Tak adalah tunggu. Kalau kita dump semua modal kita dalam satu entry sahaja, satu harga sahaja, maknanya bila pergerakan harga emas secara berperingkat, kita tak boleh buat apa-apa. Kita tunggu satu je lah. Betul tak? Betul kan? Tak apa, Hani jawab sendiri. Jadi kalau kita buat konsep staging ni, kita kurang tekanan emosi dan kita tak perlu tunggu lama lah. Faham? Faham Thanks. Ini contoh staging. Alright. Jadi dalam contoh ni, dia anda ni, klien ni, dia ada modal untuk beli berapa? 50 unit. Jadi setiap entry, setiap harga dia dump sebanyak 10 unit.
Okey. So lihat harga belian dia mula daripada $66.66. Dia dapat berapa gram? 412 gram untuk 10 unit. Okey. Tengok sampai unit dulu ya. Okey. Yang kedua, harga turun lagi $60.61. Dia entry lagi 10 unit, dia dapat lebih gram lagi. 415. Okey, dah 10 unit. Okay. Harga turun lagi, dia membuat lagi entry yang ketiga sebanyak 10 unit, dia dapat lagi 420 gram. Okey, harga turun semakin rendah. Ditambah 10 unit, dia dapat 429 gram. Harga terendah lah yang dalam entry dia adalah $57.75. Okey, dia dapat 432. Nampak tak beza gram dia dalam harga-harga yang berbeza. Sekiranya 50 unit ni dia masukkan dalam satu entry saja yang ini, tak mungkin sama dengan total gram kalau dia buat staging seperti ini. Okey, boleh kira Alright, so bila harga emas bergerak sedikit daripada 57 ni, dia bergerak sedikit je. Pergi 60.93. Jadi dia trend menurun, sekarang emas dah trend menaik. Okey, apa yang akan berlaku? Yang paling rendah ni, macam yang cakap tadi, gram yang paling banyak akan untung dulu. Okay. Harga emas naik sikit je, 5.5%, okay, dia dah untung dekat sini. Naik sikit lagi 5 poin, yang ini 61.24, ini pun dah untung 5.5 atas kenaikan harga 5.5 dulu. So kalau JE10 untung berapa kali? 10 kali. So dia untung berapa? 52%. Ini untung 55%. Sama dengan yang ke atas. Ya, so naik sikit lagi, ada entry yang ketiga. Naik sikit lagi, ada lagi entry yang dulu yang kedua tu. Dan bila harga naik yang paling tinggi, barulah yang belian pertama tadi ni, harga tinggi dia beli, barulah untung. So dia perlu tunggu saja. Tapi kalau dia buat staging macam ni, dia tak perlu tunggu lama untuk entry yang pertama ni. Okay? Setiap penurunan harga rendah, dia beli. So bila harga naik sikit-sikit, dia ada banyak entry yang dia boleh terima. Okay? So tak semestinya 10 unit lah. Kita boleh beli 1 unit, 1 unit, 1 unit. Okay. Yang penting, sekiranya kita ada duit lebihan sahaja. Okay. So inilah konsep secara visualnya dalam chart lah. Kita nak bagi nampak. Okey, ingat keuntungan dan kerugian GEE adalah berdasarkan kenaikan dan penurunan harga emas dunia. So tiada siapa yang tahu bila harga emas turun dan naik kecuali Tuhan. Tak ada siapa yang tahu. Okey. So bila kita menyimpan dalam bentuk JE dalam bentuk berganda ni, kita kena ingat kita dah harga rendah. Okey. Buy low. Kita buy harga yang kat bawah cartan. Bawah. Okay, kita akan beri signal lah di dalam group support. Okay, member group support. Bila kita nak jual, kita jual harga tinggi. Kita jual harga pada atas cartan. Kita sell high. Okay, mana-mana instrumen pelaburan ataupun instrumen untuk mengaut keuntungan, inilah konsep dia. Kita buy low, sell high. Sama je. Okay, so dalam GE pun kita apply benda yang sama. Kita buy low dapat gram lebih banyak dan kita sell high. So gram kita akan menjana keuntungan yang banyak. So jangan panik. Bila dah beli tu, bila nak terminate. Nanti modal hangus ke tak? Modal tak akan hangus sekiranya anda ada ilmu untuk buat purchasing GE. So apa ilmu tu? Ilmu tu yang penting kena tahu. Kita buy pada harga rendah, sekiranya ada modal lebihan, kita buat staging sekiranya harga emas semakin menurun. Okay, kalau harga emas dah naik dan kita boleh buat target. Kita set target kita sendiri. Untuk belian ni, kita nak target berapa keuntungan. So kita tahu harga berapa kita boleh terminate. Okay, semua ni boleh di set di dalam Excel tools yang kami sediakan. Senang je. Anda masukkan semua details pembelian dan anda set target anda berapa peratus anda nak, sistem akan keluarkan harga jualan nanti. Target harga jualan anda. So anda hanya perlu tunggu saja. Tapi ingat,
beli JAE menggunakan duit lebihan, bukan duit yang akan digunakan untuk belanja. Okay? Sebab macam Hani cakap tadi, kita tak tahu bila harga emas akan naik. Bila harga emas akan turun. Bila harga emas turun, ada modal kita buat staging. Bila harga emas naik, kita perhatikan target kita ada tak entry yang dah menjana keuntungan. Okay, so Hani tamatkan tutorial JAE Part 2 di sini. Itu sahaja yang kita perlu tahu. Sekiranya ada soalan, boleh type di ruang komen ataupun boleh join grup Telegram kita boleh bertanya di sana. Alright? Semoga bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.